قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. Bab pada menyatakan menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, himpunan hadis-hadis yang disusun oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-18. Dalam kuliah yang lepas kita lihat suatu kisah kenaan dengan seorang yang banyak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala yang bernama Juraij, yang mana Allah Ta'ala telah mengkabulkan doa. Lalu diuji Juraij ini dengan diperlihatkan di hadapannya wajah-wajah perempuan pelacur sebagaimana yang didoakan oleh ibunya. Itu di antara hadis yang terakhir dalam bab yang lepas, 2 hadis lebih kurang. Pada malam ini sambung lagi bab yang ke-18, bab pada menyatakan menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Bab ini dan bab seterusnya adalah antara bab yang disebut oleh muallif kenaan dengan jenis-jenis kebaikan yang boleh dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan dalam bab ini di antara perkara yang paling besar, kebaikan yang paling besar kalau kita boleh lakukan kepada kedua orang tua, andainya kedua orang tua ni belum lagi memeluk Islam, maka ini adalah satu kebajikan yang paling besar, iaitu membebaskan kedua orang tua daripada agama yang lain daripada Islam kepada agama Islam. Jadi penulis memulakan berbuat kebaikan kepada orang tua ini dengan kebaikan yang paling besar sekali, iaitu menjadi sebab kepada hidayahnya seorang ibu ataupun seorang ayah. Andai ibu dan ayah kita belum Islam, ataupun andai kedua orang tua kita adalah orang yang jahil agama, maka andai kita boleh menjadi sebab kepada mereka mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah sebesar-besar kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Sebab ibaratnya kita melepaskan leher mereka daripada perkara syirik kalau mereka belum Islam, kepada mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikira sebagai satu amalan yang paling besar berbanding dengan bab yang ke-19. Tuan-tuan akan lihat antara kebaikan yang disahkan ataupun yang diiyakan oleh baginda Nabi ialah berdoa antaranya.
istighfar seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi doa dan istighfar ni kalau nak bandingkan dengan kita mengajak dan menjadi sebab kepada orang tua kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, maka sudah pastilah kita menjadi sebab kedua orang tua kita ini mendapat hidayah daripada Allah, itu adalah lebih besar. Jadi kata-kata yang mensyarahkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, antaranya ialah mereka mengatakan kenapa diletakkan di dalam bab yang ke-18 ini menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Itu di antara sebabnya, kerana ini adalah pahala yang paling besar. Baik. Hadis marfu', haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha 'ala al-islam fata'ba faqultu laha fa'abat فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar tentang aku kecuali pasti dia menyintai aku. Itu kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nak memulakan cerita. Dia nak memulakan cerita. Dia nak bagi tahu sebab kenapa dia dikasihi oleh semua orang. Begitu juga dengan mak dia, dikasihi oleh semua orang. Hatta kita yang tak pernah melihat dan tak pernah mengenal Abu Hurairah, tapi bila sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu betapa besarnya jasa Abu Hurairah, dan kita jadi kasih kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ni sebenarnya ni nak cerita sebab yang dia boleh sampai ke tahap dia dikasihi, dia dan ibu dia dikasihi oleh semua orang. Dalam riwayat ini, riwayat yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, lafaz yang digunakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, sama ada dia beragama Nasrani ataupun dia beragama Yahudi, pasti kedua-dua manusia yang beragama Yahudi dan Nasrani ni, agama Samawi, asal daripada agama Samawi, kecuali mereka ini akan kasih kepadaku. Ini riwayat yang ada dalam kitab kita. Di-highlightkan perkataan Yahudi dan Nasrani. Ada riwayat lain, riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, Abu Hurairah menyebut, wallahi, demi Allah, ma khalaqallahu mu'minan, Allah Ta'ala tak menjadikan seorang mukmin yang dia dengar tentang aku, tapi dia tak pernah melihat aku, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan orang tersebut jatuh cinta kepada aku. Itu Abu Hurairah sebut. Ada juga riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama lain, antaranya Al-Hakim. Disebut lebih umum daripada itu ialah tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini yang beriman, lelaki maupun perempuan, bila dia dengar tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walau dia tak pernah melihat Abu Hurairah,
pasti akan ada perasaan kasih dan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu keistimewaan yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita tengok kisah dia. Ini Abu Hurairah nak mulakan cerita. Inna ummi, asalnya begini cerita dia. Inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba. Ini dia memulakan sebab dia boleh dapat kasih dan cinta daripada seluruh umat. Sama ada Yahudi ataupun Nasrani mengikut satu riwayat. Sama ada orang mukmin lelaki maupun perempuan yang ada di atas muka bumi ini mengikut satu riwayat. Maka dia kata, inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba. Sesungguhnya ibuku, aku berharap dia memeluk Islam, tetapi dia enggan. Mak dia, ada ulama mengatakan bahawa kenapa tajuk ini diletakkan dengan tajuk menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Maka ada ulama mengatakan, boleh jadi ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah seorang penganut agama Nasrani. Maknanya penganut agama Kristian lah, mak dia. Jadi dia kata, aku duk ajak, duk dakwah mak supaya masuk Islam. Mak dia belum Islam lagi, dia dah memeluk Islam. Jadi dia duk ajak mak dia supaya memeluk Islam, fata'ba. Tapi mak dia enggan, tak nak memeluk Islam. Lalu faqultu laha fa'abat. Faqultu laha fa'abat. Faqultu laha ni maknanya dia nak cerita kepada kita, bukan sekali dia ajak mak dia memeluk Islam, tapi marrah ba'da marrat. Maknanya berkali-kali dia duk ajak mak dia supaya peluk Islam, supaya masuk Islam. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari setelah setelah dia ajak, dia dakwah mak dia berkali-kali supaya memeluk Islam, maka satu hari dia terfikir dia nak pergi berjumpa dengan Rasulullah. Maka dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Faqultu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah, ud'ullaha laha. Dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan untuk ibu aku supaya ibu aku memeluk Islam. Lalu dia kata fada'a, maka Nabi SAW pun berdoa kepada ibu Abu Hurairah. Nabi tolong doa kepada ibu Abu Hurairah. Nabi doa supaya diberi hidayah oleh Allah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Itu antara doa yang diriwayatkan. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Allah, berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu mana tadi? Fa'ataituha waqad ajafat 'alaiha al-baba. Setelah Nabi mendoakan ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dia pun balik. Dia balik. Waqad ajafat. Ajafat ni maknanya mak dia tutup pintu. Mak dia tutup pintu. Ada riwayat lain sebut mak dia tutup pintu bila mak dia dengar suara dia sampai ataupun tapak kaki dia sampai ke rumah, maka mak dia suruh dia berdiri kat situ. Jangan masuk dulu. Maknanya mak dia nak bersiap, mandi dan sebagainya. Kemudian selepas selesai daripada mandi, mak dia buka pintu, keluar, bagi tahu kepada Abu Hurairah 2 kalimah syahadah. Buka je pintu, bagi tahu kepada Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sukalah Abu Hurairah, tuan-tuan. Setelah Nabi mendoakan balik-balik, mak dia Islam. Mak ni terus qabul doa Rasulullah yang minta supaya mak dia memeluk Islam. Bila dia tengok mak dia memeluk Islam, maka dia gembira, dia pergi pula bertemu dengan Rasulullah. Pergi kali kedua dalam keadaan dia menangis. Menangis dengan disebabkan oleh kegembiraan. Abu Hurairah kata, aku menangis seperti aku kesedihan. Maksudnya menangis kegembiraan itu umpama aku sedih. Begitulah keadaan yang bermain dalam jiwa Abu Hurairah. Maka faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu. Aku dah memeluk Islam. Fa akhbartun nabiyya. Lalu dia bergegas bertemu dengan Nabi.
lalu dia khabarkan kepada Nabi, dia beritahu kepada Nabi yang mak dia dah Islam, maka dia beritahu kepada Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi. Disuruh tambah lagi. Disuruh Nabi tambah dalam doa Rasulullah, masukkan diri dia sekali. Maka Nabi pun berdoa untuk dia dan ibu dia. Maka Nabi kata apa? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Wahai Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya. Ahibbahuma. Jadikanlah mereka berdua ini dikasihi oleh semua manusia. Ini berkat doa Nabi. Berkat daripada doa Rasulullah, maka Abu Hurairah dan ibunya ini jadi orang yang dikasihi oleh semua manusia. Bahkan ulama kata yang membenci Abu Hurairah itu tanda tiada iman. Di antara tanda ada iman, maka seseorang itu mesti akan kasih kepada Abu Hurairah dan ibunya. Dan orang yang membenci Abu Hurairah mesti orang yang Orang yang munafik. Mesti dia adalah seorang yang mubtadi'. Itu ulama sebut. Sebab kalau orang tersebut betul-betul beriman kepada Allah, mesti dia akan mengasihi Abu Hurairah dan ibunya. Sebab kita akan termasuk juga dalam doa Rasulullah yang mendoakan supaya apa? Supaya ada perasaan kasih dan cinta kepada Abu Hurairah, walaupun kita tidak pernah melihat Abu Hurairah dan ibunya. Ini di antara barakah. Barakah ataupun doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ada ulama yang menyebutkan berkenaan dengan hadis ini, ada ulama mengatakan ini di antara tanda-tanda kenabian. Sebab bila mana Nabi berdoa saja, minta je dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala terus kabul doa tersebut, sama ada doa yang pertama ataupun doa yang kedua. Maka ini dia kata di antara tanda bahawa Nabi kita Muhammad itu adalah sebenar-benar Nabi. Satu. Yang kedua, daripada hadis ini juga ulama mengatakan keharusan seseorang itu mendoakan kedua orang tuanya yang musyrik. Tapi dengan syarat, selagi mana mereka berdua tidak mati di atas kufur. Maknanya mereka masih hidup. Mereka masih hidup lagi. Maka tak salah bagi seorang anak nak mendoakan kedua orang tua dia supaya mendapat hidayah dan memeluk Islam. Berdasarkan dalil dia daripada hadis ini. Kecuali dia dah meninggal atas kafir, meninggal atas kufur, maka kita tak boleh lagi lah berdoa untuk mereka berdua. Maka selagi mana mereka belum meninggal, maka dalam diri seorang anak mesti ada husnudzan dengan Allah. Mesti ada baik sangka dengan Allah Ta'ala bahawa dua orang ini pasti akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Supalah kalau mak dan ayah. Kalau kita ada mak dan ayah, boleh jadi tuan-tuan semua ni tak ada mak dan ayah yang tak memeluk Islam. Kita ada siapa? Kita ada teman-teman. Kita ada kawan-kawan, rakan sekerja, rakan sejawat, jiran tetangga dan sebagainya. Letakkan husnudzan pada Allah Ta'ala bahawa si fulan bin si fulan akan mendapat hidayah daripada Allah. Dan jangan putus harapan berdoa dengan Allah Ta'ala supaya dia diberi hidayah. Tuan-tuan boleh lihat dalam kisah ini, ulama mengatakan bagaimana Abu Hurairah menggunakan semua jalan. Apa jalan yang dia boleh capai, asal mak dia memeluk Islam, asal mak dia dapat hidayah, dia guna jalan tersebut. Apa-apa wasilah yang boleh menyampaikan kepada hidayah mak dia, maka diguna oleh Abu Hurairah. Dia dah dakwah mak dia berkali-kali, ajak mak dia berkali-kali peluk Islam, tapi nampak macam tak nak terima. Fata'ba, fa'abat dalam hadis ini sebut. Tak terima dan tak terima. Apa lagi wasilah yang dia boleh guna, cara yang dia boleh guna untuk mak dia peluk Islam? Iaitu bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan orang soleh. Bertemu dengan orang-orang yang kita yakini doa mereka dikabul oleh Allah Ta'ala. Minta supaya mereka berdoa kepada kedua orang tua, kalau kedua orang tua, ataupun kepada sahabat handai kita, supaya memeluk Islam. Ini usaha yang perlu ada. Di samping dalam hati kita husnudzan dengan Allah.
Tapi ghalibnya kita tak ada usaha. Saya mengajar tuan-tuan di sekolah tahfiz. Sekarang ni lah jadi sekolah tahfiz dah. Dulu tak. Sekarang dah jadi sekolah tahfiz. Sebab ada program ulul albab. Tuan-tuan nak tahu, di sekolah tu ada seorang cikgu yang mengajar bahasa Inggeris Kristian. Satu-satunya cikgu India yang duduk kat situ Kristian. Pakai salib maknanya kuat lah. Kalau pakai salib, pakai rantai bersalib tu, maknanya memang kuat beragama lah. Sampai ke hari ni tak Islam lagi. Tapi ada dah ramai cikgu yang bagi buku, yang hadiahkan buku untuk dibaca dan sebagainya. Maknanya ustaz-ustaz kita duduk ajak untuk Islam, tapi masih belum terbuka untuk Islam. Walaupun dia duduk dalam kelompok semua orang Islam. Duduk dalam kelompok semua budak menghafaz Al-Quran. Tu. Kena ada husnudzan dengan Allah Ta'ala. Orang yang macam ni satu hari nanti, kalau dia tak sempat dengan kita, dia sempat dengan orang lain. Supaya Allah Ta'ala jadikan dia orang yang mendapat taufik dan hidayah memeluk Islam. Besar tu jasa dia tu. Kalau nak kira lah, kalau dia sebagai seorang Islam, maknanya dia duk susun, dia duk susun program-program budak yang nak periksa SPM. Maknanya besar jasa dia. Dia duk mengajar bahasa Inggeris untuk budak-budak sehingga budak-budak dapat A dan sebagainya. Besar jasa dia. Tapi kebajikan tu terhenti disebabkan oleh dia kufur. Tuan-tuan bayangkan bila dia memeluk Islam, andai takdir Allah Ta'ala satu masa dia memeluk Islam, berapa banyak kebajikan yang dia dapat daripada anak-anak murid dia. Tapi setakat ni belum lagi. Walaupun doa daripada rakan-rakan rasa tak henti-hentilah. Berdoa supaya dia diberi hidayah. Pernah tanya, tak nak pindah ke? Tak nak pindah. Sebab apa? Sebab dia kata seronok mengajar sini. Budak-budak memang baik. Kalau saya keluar daripada sini Ustaz, saya mengajar di sekolah India, dia kata. Masya Allah, dia kata budak India. Sini saya mengajar, budak selepas saya keluar kelas. Kalau dululah, sebelum Covid ni tuan-tuan. Salam cium tangan. Mana ada yang nak bantah, mana ada yang nak buat khianat pada cikgu, tak ada. Budak-budak hafal Quran, baik-baik semua, akhlak baik-baik semua. Nakal-nakal biasa je lah. Nakal budak-budak biasalah, nakal budak-budak. Nak beritahu, dia pun tak nak keluar situ. Saya kalau keluar tak tahu mengajar macam mana, Ustaz. Nanti kalau mengajar sekolah harian. Nak bagi tahu jiwa dia dah seronok dah dengan orang Islam. Sekeliling dia semua orang Islam. Cikgu laki perempuan semua Muslim. Budak-budak yang dia mengajar semua Muslim. Tapi hidayah belum ada. Hidayatul irsyad dah ada. Dah diberi buku, dah diajak dan sebagainya lah. Tapi hidayatul taufiq milik Allah Ta'ala. Hidayah yang berbentuk taufik itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang engkau kasih. Sekasih mana pun engkau pada dia, kau tak boleh bagi hidayah. Hidayah apa ni? Bukan hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, hidayatul irsyad Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau boleh beri hidayah kepada orang untuk ke jalan yang lurus. Ni hidayah apa ni? Engkau boleh bagi hidayah. Hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ni bagi Bagi mengajar, bagi nasihat, terangkan tentang Islam, doa. Kita doakan untuk mereka supaya akhirnya mereka meluk Islam. Kita tunjukkan perangai dan akhlak yang baik kita sebagai seorang Islam. Itu di antara Di antara jalan seseorang itu memberikan taufik yang hidayah yang berbentuk irsyad. Adapun selebihnya husnudzan dengan Allah. Selebihnya jangan tinggal minta dengan Allah dan minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi hidayah dan taufik. Ini saya nak sebutnya ialah antara usaha yang bersungguh-sungguh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak boleh dengan dia. Sebagai sebab ibu dia memeluk Islam, dia bertemu dengan Rasulullah. Minta supaya Nabi berdoa kepada dia supaya memeluk Islam. Di sini juga ulama mengatakan bahawa betapa bersungguhnya Nabi nak suruh umat dia ni kalau boleh semua Muslim. Itu kesungguhan yang ada pada Nabi. Sifat belas ihsan yang ada pada Nabi, pada umat dia.
Kalau boleh, Nabi nak seluruh umat dia jadi orang yang Muslim. Tak nak kalau boleh ada umat dia yang terjerumus ke dalam neraka. Terjerumus dalam seksa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kerana Nabi jauh lebih tahu daripada kita. Berkenaan dengan seksa, berkenaan dengan neraka. Sebab tu Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam," kalau kamu tahu apa yang aku tahu, "la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nescaya kamu akan banyak menangis dan kurang ketawa. Jadi bila Nabi lebih tahu daripada kita tentang neraka, tentang syurga, tentang azab, tentang seksa dan sebagainya, maknanya Nabi pasti lebih berkehendak, lebih berkeinginan, lebih bercita-cita supaya umat dia tak diseksa. Sebab Nabi tahu jasad kita yang naif ini, yang lemah ini tak mampu untuk berhadapan dengan seksa tersebut. Tapi tuan-tuan kena ingat dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah, sebahagian daripada kamu Allah Ta'ala jadikan mukmin dan sebahagian daripada kamu Allah Ta'ala jadikan kafir. Itu sudah memang ketentuan daripada Allah Ta'ala. Cuma siapa Allah Ta'ala tak bagi tahu. Jangan pula kita, dah dia memang dijadikan kafir. Macam mana? Siapa kata? Berapa ramai yang Muslim, berapa ramai yang asalnya tidak Muslim tapi akhirnya Muslim. Sebab kita tak tahu, walaupun Allah Ta'ala kata memang sebahagian daripada hamba aku jadikan dia kafir dan sebahagiannya aku jadikan dia mukmin. Tapi adakah yang sedia ada sekarang ini kafir akan terus berada dalam kafir? Tidak. Kerja kita sebagai orang Muslim mukmin mengajak. Paling-paling lemah kita apa yang boleh kita buat ialah doa. Supaya apa? Supaya orang yang berada dekat dengan kita, jiran tetangga yang ada sebelah rumah kita, ataupun sahabat andai, teman sejawat kita dan sebagainya, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tak melalui kita pun tak apa. Melalui sebab-sebab yang lain. Melalui sama-sama dia, sama-sama mu'allaf dia yang dah memeluk Islam. Kan, Cina Muslim, India Muslim, dah ramai yang memeluk Islam. Boleh jadi melalui orang-orang tersebut, dia lebih dekat untuk memeluk Islam dan sebagainya. Cuma biar ada usaha, biar ada azam, biar ada husnudzan dalam hati kita dengan Allah Ta'ala, bahawa orang-orang yang belum Islam ini akan memeluk Islam satu masa nanti. Itu macam apa? Macam almarhum Tuan Guru kan. Pernah panggil apa? Pernah panggil seorang Cina. Sampai hari ni tak memeluk Islam lagi. Umar bin Abdul Aziz. Saya ingat masa tu ceramah di Taman Melewa. Ceramah di Taman Melewa. Kalau tak silap saya masa tu lah. Tapi sampai sekarang ni belum diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala lagi. Tak apa. Maknanya husnudzan dia dengan Allah Ta'ala. Manusia ini ni berperangai, berakhlak ni macam orang apa, macam yang diajar oleh agama Islam. Mudah-mudahan dengan harapan kita sebut begitu, Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah pada dia satu hari nanti. Wallahu alam lah keadaan dia sekarang ni macam mana, menentang ataupun tidak, tu tuan-tuan lebih maklum lah. Baik. Jadi dalam hadis ni menunjukkan betapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni optimis. Husnudzan ni maknanya optimis dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa ibunya akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Taala satu masa nanti. Baik, dan diberi hidayah. Bukan setakat diberi hidayah, lebih daripada itu lagi, Abu Hurairah dan ibunya jadi orang yang dikasihi oleh seluruh ummah. Kalau tuan-tuan baca dalam suar min hayatis sahabah, kisah berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan akan melihat Abu Hurairah ni selepas daripada mak dia meninggal, kemudian dia dilantik sebagai gubernur, dia dapat hadiah yang cukup banyak daripada rakyat. Dan bila dia dapat hadiah, orang ni bagi hadiah pada dia. Banyak hadiah yang dia dapat, sehingga Umar pun Umar melihat dia daripada awal mula-mula jadi gubernur, Umar nasihatkan supaya ada 2-3 helai pakaian saja. Tiba-tiba dapat tahu dia ada banyak pakaian. Padahal pakaian dia dapat tu semuanya daripada hadiah orang-orang yang bagi pada dia. Abu Hurairah bila dia melihat pemberian orang ni, dia teringat balik apa yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Bahawa dia jadi orang yang dikasihi oleh semua manusia, maka Allah Ta'ala membenar dan mengiyakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada beliau. Tu Abu Hurairah, keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Habis itu. 19. Ni satu hadis dia dalam bab 18. Bab yang ke-19. Babu birril walidaini ba'da mautihima. Ni kena dengan kita lah. Tadi mak ayah kita boleh jadi dah Muslim semua. Yang ni kena dengan kita.
Apa kebaikan dan bakti yang boleh kita buat kepada kedua orang tua kita setelah kematian mereka berdua? Boleh jadi ramai daripada kalangan kita ni mak ayah dah meninggal semua dah. Jadi kita pula yang jadi mak ayah dan nak meninggal dah kita pun. Boleh jadi kan. Dah tua-tua dah kita. Saya paling tua sekali sini tuan-tuan. Baik, mana tadi? Hadis marfu'. Haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Abdul Rahman ibn al-Ghasil. Qala akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithu al-qauma. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. Abu Usaid pernah menceritakan pada satu kaum. Dia berkata, adalah kami berada di sisi Nabi. Lalu bertanya seorang lelaki. Lelaki ini ada ulama mengatakan dia adalah lelaki daripada kalangan Ansar. Rajulun minal Ansar. Kalau mengikut riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, dia adalah lelaki daripada kalangan Ansar. Ada ulama lain mengatakan dia adalah lelaki daripada Bani Salamah. Kemudian ulama kata, pendapat kedua-dua itu sama ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan apa? Dengan At-Tabrani yang mengatakan daripada kalangan Ansar dan ulama-ulama yang lain mengatakan daripada Bani Salamah. Kedua-dua pendapat itu tidak bercanggah sama sekali. Sebab apa? Sebab kabilah Bani Salamah ini adalah daripada kabilah apa? Daripada Khazraj. Dan Khazraj adalah daripada kalangan Ansar. Maka tak bercanggah lah. So kalau yang ni kata daripada Bani Salamah, lelaki daripada Bani Salamah tu pun memang daripada kalangan Ansar juga. Yang satu lagi Ahmad dan At-Tabrani mengatakan lelaki ni daripada Ansar. Ya, memang Ansar pun. Cuma kabilah mana? Kabilah Bani Salamah. Gitu. Baik. Maka lelaki ni datang bertanya kepada Rasulullah. Ada ulama mengatakan ketika ini Nabi sedang bercakap tentang berbuat baik kepada orang tua. Lalu dia pun bertanya, adakah akan kekal sesuatu daripada kebaikan kepada kedua-dua ibu bapaku selepas kewafatan mereka berdua sehingga aku dapat berbakti kepada keduanya? Baginda menjawab, ya, ada 4 perkara. Maknanya kalau mak ayah dah meninggal dah, kita nak buat kebaikan lagi untuk mereka berdua. Ada cara tak ya Rasulullah? Gitulah lebih kurang bahasa mudah dia. Apa caranya kalau aku masih nak buat baik kepada mereka yang dah meninggal ni? Kedua orang tua yang dah meninggal. Nabi kata, ya, ada 4 perkara yang kau boleh buat. Walaupun mereka dah meninggal. Satu, Nabi kata, mendoakan keduanya. Ni jangan lupa. Yang ni saya tak rasa ada orang yang tinggal. Sebab setiap kali dia berdoa lepas mayang, mesti dia akan berdoa, Allahumma ufirli wali walidayya. Tu biasanya dia akan berdoa. Bahkan ada orang berdoa di antara waladhdallin dengan amin. Dia berdoa dengan Rabbi ufirli wali walidayya. Yang tu saya pernah tengok di antara amalan yang dibuat oleh Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, saya pernah lah waktu duduk follow dia punya kuliah. Dulu semayang, duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia. Antara benda yang dia tak tinggal, ialah antara waladhdallin dengan amin, dia doa, Rabbighfirli wali walidayya. Hari itu saya berkuliah di satu tempat, ada seorang jemaah tanya, lepas kuliah, Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan doa, antara waladhdallin dengan amin. Saya berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Saya doa amal lama dah. Bila saya amal yang ni Ustaz, saya tengok perubahan yang banyak berlaku dalam hidup. Rezeki murah. Apa yang saya buat dipermudahkan. Boleh tak saya nak kekalkan amalan ni? Saya berpandukan apa yang dibuat oleh Syekh Fuad, saya kata boleh. Berdoa di antara apa? Waladhdallin. Kemudian, Rabbighfirli wali walidayya, patu amin. Cuma tuan-tuan jangan pergi tanya Mazhar dengan Rozaini, memang tak boleh.
Itu di antara amalan yang dibuat oleh ulama. Tuan-tuan nak tahu sandaran, tuan-tuan tanya orang alim lah. Saya hanya melihat benda ni pernah diamalkan oleh orang-orang yang berilmu. Tidak salah maknanya. Baik. Cuma kadang-kadang imam laju kat sini. Terutamanya tarawih. Link tu sambung dengan amin terus. Tak sempat lah tuan-tuan nak berdoa. Sembahyang seorang-seorang boleh jadi sempat lah. Baik. Jadi antara yang Nabi kata ialah mendoakan keduanya, kedua orang tua. Yang ni doa selepas daripada sembahyang tak timbul isu lah. Tuan-tuan berdoa lepas daripada sembahyang ataupun tak ada masalah. Doa bukan lepas daripada sembahyang. Bila-bila je berdoa kepada orang tua ni. Bila-bila je. Itu di antara benda yang boleh kita buat dan sampai kepada orang tua kita. Yang kedua, Nabi kata beristighfar kepada mereka berdua. Tuan-tuan bayangkan, istighfar daripada orang lain kepada orang lain. Istighfar seorang anak kepada kedua orang tua dia, Allah Ta'ala terima. Depan nanti. Mana hadis kat depan? Hadis 36 tu. Tuan-tuan boleh tengok. Seorang ibu ataupun ayah yang meninggal dunia, diceritakan oleh Abu Hurairah daripada Nabi, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ayu syai'in hadhi fayuqalu waladuka astaghfara lak. Hadis ni cerita tentang keadaan seorang mayat setelah mati. Lalu dia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, apakah ini? Maknanya darajah kedudukan mayat tersebut diangkat, ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Lalu dia bertanya, Tuhan, daripada mana aku dapat kedudukan yang tinggi ni? Aku rasa tak sebanyak inilah, tak selayak inilah aku boleh duduk. Tapi aku boleh duduk di tahap ini ni datangnya daripada mana? Dia tanya pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jawab, waladuka astaghfara lak. Ini anakmu yang memohon istighfar bagimu. At-Tibi, dia mengatakan bahawa, dia kata, kalau istighfar daripada orang lain untuk kedua orang tua, maknanya daripada anak kepada orang tua, pun boleh mengangkat darajah kedudukan seorang tua, ibu dan ayah tu, daripada kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi. Dia kata, bayangkan orang yang melazimi beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itu yang ayat Quran sebut, faqultu astaghfiru rabbakum. Istighfarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Setiap istighfar itu dia akan mengangkat darajat dan menghapuskan kesalahan. Tapi beratnya mulut kita nak beristighfar pada Allah Ta'ala ni. Kalau orang tak ajak beristighfar ramai-ramai, jawab dia tak istighfar kita. Kena cari masa untuk beristighfar pada Allah. Biar boleh sebanyak-banyaknya dalam satu hari. Ada masa free istighfar pada Allah. Duduk beristighfar pada Allah Ta'ala. Terutamanya sebelum masuk waktu subuh. Ayat Quran sebut tu, wabil ashari hum yastaghfirun. Tu orang-orang yang soleh pada waktu sahur, kerja mereka beristighfar pada Allah Ta'ala. Apa nak buat Ustaz antara pada waktu sahur ni Ustaz? Sebelum masuk waktu subuh, istighfar. Sebab itu di antara pekerjaan yang dibuat oleh orang-orang soleh. Beristighfar bukan untuk diri kita semata-mata, bahkan beristighfar untuk kedua orang tua. Bahkan ulama kata, inilah di antara fadilat nikah kahwin. Macam mana pula? Daripada hadis ni ulama boleh ambil kelebihan bernikah kahwin. Sebab hasil daripada perkahwinan inilah kita dapat anak. Kita dapat anak yang soleh. Situ ulama ambil pengajaran pula. Maknanya untuk dapat anak soleh, engkau kena cari seorang perempuan yang soleh. Tunggulah jap bunyi dah. Awal lah. Baru nak cerita bab kahwin. Tuan-tuan baru nak celik mata bab kahwin kan. Untuk dapat anak yang soleh, mesti melalui seorang perempuan yang soleh. Barulah dia boleh didik, dia boleh asuh anak tadi supaya menjadi anak yang soleh. Bila dapat anak yang soleh ni tahu tanggungjawab dia. Salah satu daripada tanggungjawab dia adalah beristighfar untuk mak dan ayah. Setiap istighfar daripada anak soleh pasti angkat darajat mak ayah dalam kubur. So orang tak kahwin tak dapat. Sebab tu suruh kahwin. Lepas tu kahwin jangan satu tuan-tuan. Kahwin banyak sikit. Kalau tua tak payahlah. Jadi penyangak pula. Cuma nak sebutnya gitu tuan-tuan. Ulama boleh ambil istimbat daripada hadis ni.
Dia kata, walaupun kita tak dapat kelebihan apa pun daripada kahwin, cukuplah dia kata kita dapat anak yang soleh, yang beristighfar untuk kita. Itu dia kata cukup satu anugerah yang besar dah bagi seorang ibu dan ayah. Lain-lain manfaat kita tak dapat daripada perkahwinan, katakanlah. Tak dapat manfaat lain daripada perkahwinan, kecuali hanya kita dapat seorang anak yang soleh. Cukup dia kata, itu adalah kebaikan daripada perkahwinan kamu. Sebab kita dah meninggal, anak duk istighfar untuk kita sekali, sambil-sambil dia beristighfar untuk diri dia, maka makin dia beristighfar, makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Nak cari mana pahala ni? Ni pahala yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut secara khusus. Istighfar daripada seorang anak kepada kedua orang tua dia. Itu kelebihan dia. Jadi kalau yang belum kahwin lagi, kahwin. Yang dah meninggal apa? Yang meninggal, bini dah meninggal, kahwin lain pula. Bergaduh dengan bini di syurga nanti. Baik, mana tadi? Itu di antara benda yang Allah Subhanahu yang Nabi sebut dalam hadis ni. Wa infadu ahdihima, saya baca ya. Wa ikramu sadiqihima, tu 4 perkara yang Nabi sebut. Infadu ahdihima, laksanakan, tunaikan janji pada mereka berdua. Apa yang mereka minta supaya kita tunaikan. Ada seorang bertanya kepada majlis fatwa, bukan majlis fatwa Malaysia lah. Dia bagi tahu, dia tanya majlis fatwa, dia kata mak saya, dia kata sebelum dia meninggal, dia minta supaya saya namakan anak dengan nama tok. Maknanya dengan nama ayah dia lah, dengan nama ayah mak. Maknanya dengan tok dia lah, tok yang mendengar nasihat daripada mak tu, wasiat daripada mak tu. Pada masa tu dia kata saya belum kahwin. Saya belum ada anak lagi. Mak saya dah meninggal dah. Cuma dia pesan namakan anak nanti, kalau dah kahwin ada anak, namakan dengan nama tok. Maka dia kata, adakah saya yang baru kahwin sekarang dan baru ada anak, mak dah meninggal lama dah, adakah saya perlu tunaikan permintaan mak ni? Majlis fatwa kata ya. Itu adalah kebaikan yang engkau lakukan kepada kedua orang tuamu. Dan apa yang kau buat itu adalah menggembirakan hati mereka. So, menggembirakan hati ibu dan ayah ni bukan sekadar pada waktu hidup mereka, bahkan pada waktu meninggal mereka. Maknanya mereka dah meninggal pun, dengan cara kita tunaikan janji mereka, dengan cara kita ikram sadiqihima, muliakan sahabat-sahabat mereka. Begitu juga dengan kita hubung silaturrahim, pak-pak saudara kita, sepupu sepapat, pak ayah kita dan mak kita hubungkan. Semua itu akan menggembirakan mak dan ayah kita yang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur. Itu sebagaimana kalau kita buat ini ketika mereka hidup, mereka gembira, begitulah juga mereka gembira saat apa? Saat mereka sudah berada di alam barzakh. Itu untungnya, lebihnya bila kita ada anak-anak yang soleh, yang tahu melaksanakan tanggungjawab dia kepada orang tua, walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Baik. Cuma tajuk ni ada 5 hadis. Kita baru tengok 2 hadis. Itu sudah menunjuk untuk kelebihan seorang anak yang soleh, yang mampu memberikan kebajikan kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Baik. Akan datang sambung bab yang sama, hadis yang ketiga. Begitu juga dengan hadis yang mauquf, hadis marfu', hadis marfu'. Ada 1 hadis mauquf, 4 hadis marfu' dalam tajuk ni. Akan datang insya-Allah kita tengok. Kita sambung. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.